Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini. Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia. Teruskan bersama channel sini, sila tekan butang like, share, dan subscribe. Salam sejahtera dan selamat malam seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita politik berkenaan dengan 5 isu besar yang mungkin hangat di Dewan Rakyat. Tanpa disangka-sangka, yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 24 Februari menzahirkan pandangan bahwa Parlimen boleh bersidang semasa tempo darurat berkuat kuasa. Perkembangan ini berkait rapat dengan ketibaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech pada 24 Januari lalu dan permulaan proses suntikan kepada rakyat yang dimulakan dengan para petugas barisan hadapan di seluruh negara melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Berdasarkan takvim terkini yang dipaparkan di laman web Parlimen, yang di Pertuan Agong dijadwalkan meresmikan istiadat pembukaan sidang Dewan Rakyat pada 8 Mac ini. Ini memberi beberapa perspektif kepada pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin yang genap setahun sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2021. Jadi inilah waktu paling mujarab, paling terbaik untuk ahli parlimen di pihak kerajaan dan juga pembangkang yang berperanan sebagai semak dan imbang supaya membincangkan isu-isu negara yang tertangguh atau perlukan penjelasan terutama berkaitan krisis kesehatan. Antara isu negara yang perlu dirungkai oleh pentadbiran Muhyiddin sebelum ditanya bertubi-tubi di parlimen ialah pengangguran yang pertama. Semua impak COVID-19 telah mengakibatkan ekonomi negara merudum sehingga menyebabkan kadar pengangguran begitu tinggi akibat dibuang kerja dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pekerja asing. Ya benar, perdebatan soal hilang kerja dan keperluan pekerja asing sudah zaman berzaman berlaku. Rakyat kita hilang kerja dalam segmen industri perkhidmatan seperti restoran, penerbangan, pelancongan, dan banyak lagi. Pekerja asing pula dalam segmen perkilangan, kebanyakannya pada hati sesetengah rakyat, pekerja asing lah yang menyumbang kepada angka besar case positif COVID-19 sejak Desember lalu bila terbongkar penularan di kawasan kediaman yang dihaskan oleh majikan masing-masing. Yang ketiga pula adalah harga petrol. Selama 4 minggu berturut-turut harga minyak meningkat dengan Jumat lepas RON 95 menjadi Rm 2,05 seliter. Tidak apa, sebab ramai work from home, beli makanan pun from home. Mungkin seseorang rasa cemas sebab tergolong dalam kategori must work in the office, maka menanggunglah harga minyak naik setiap minggu. Seterusnya pula adalah salah guna kuasa. Jumat lepas keluar kenyataan media Kementerian Keuangan bahwa ia telah mencapai persetujuan kumpulan embeng untuk membayar balik Rm 2,83 bilion kepada kerajaan dana yang berkait dengan isu 1MDB. Tidak tahulah apa akhiran 1MDB yang telah menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional pada 2018 lalu. Dan yang terakhir adalah sekolah. Apakah hanya yang ada anak di bangku sekolah dapat menyelami keluh-keluh ibu bapak mengenai dasar persekolahan negara semasa COVID-19 ini? Dibeli komputer riba secara hutang dengan along, pula tiba-tiba diumum sekolah dibuka. Diperkenal stasiun televisi khas, pendidikan pun macam tergesa-gesa apabila guru yang tampil mengajar seolah-olah tiada skrip. Isu-isu di atas ialah seolah-olah membentangkan kritikan kepada pentadbiran Muhyiddin. Mungkin benar jika dilihat dari kacamata kasar, tetapi harus ditekankan bahwa isu-isu di atas adalah dekat di hati dan menjadi perbualan rakyat di kedai kopi dan media sosial juga. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe, dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.